Yang menjadi isu, apa yang awak maksudkan dengannya. Dulu perkataan itu merujuk kepada golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud, yang mana mereka itu membersihkan diri, tak mau dunia, membersihkan diri. Kadang-kadang kalangan mereka itu terbabas. Di kalangan mereka ada golongan zuhad yang memang Imam Ahmad ada tulis kitab zuhud, kitab zuhud, zuhud yang sebenar, yang membersihkan diri daripada kecintaan dunia. Tapi ada golongan yang melampau dalam hal itu, mereka sampai berlebih-lebihan. Tapi mari kemudian dia bukan tasawuf dalam arti kata membersihkan diri, dia panggil tasawuf falsafi. Tujuan dia falsafah. Bila dia bukan nak cerita tentang sunnah Nabi, tentang apa amalan Nabi, dia duk cerita mai guru dia lebih kurang macam ni, saya pun lebih kurang mimpi dan nampak Nabi. Nabi mai dalam majlis dia dapat macam ni, berlaku kejadian pelik-pelik kat dia. Tujuan dia supaya anak murid dia glorifykan dia, besarkan dia, takdiskan dia. Maka semua pakai cium tangan, beli ayak dia jual, bagi kat dia. Itu tujuan dia. Ada satu orang main-main, dia kata syariat yang hampa amal ni kat aku tak kena, sebab aku ni maqam lain, makrifat ke apa ni, hampa orang syariat, aku orang hakikat. Hampa ilmu kulit aku ilmu isi. Ni main yang gila-gila ni. Jadi apa yang kedudukan hampa dengan aku ni macam Musa dengan Khidir. Musa nampak yang zahir, Khidir nampak yang batin. Jadi hampa semayang lah, yang ni ilmu syariat. Aku makam hakikat, duduk sentiasa dalam ibadat dah tak perlu dah benda ni, dah mencapai Tuhan. Ladunna sebab dia sebut ladunna tu orang ambil perkataan ladunni. Lah ada siapa puak-puak hak duk sebut depa dapat ilmu ladunni. Jadilah trend budak-budak muda ni seronok duk pergi ilmu ladunni. Sebahagian tu mayang apa pun tak tahu punca duk ladunni. Batu ladung dia tahu. Bagaimana depa sebut perkataan ladunni ni? Ladunni ni asal cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Yusha' bin Nun, yang mana dia pergi cari siapa? Khidir. Yang tu yang kita baca dalam surah apa? Suratul Kahf. Hari Jumaat baca surah Kahf. Nabi Musa cari dan dijumpa fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tu laduni. Fawajada abdan min ibadina, mereka berdua mendapati seorang hamba di kalangan hamba-hamba kami. Siapa yang dapati itu? Musa dan Yusha' bin Nun yang kemudian jadi Nabi juga. Apa dia hamba ni? Allah kata atainahu rahmatan min indina, kami beri kepadanya rahmat daripada sisi kami. Siapa ni? Khidir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarnya dari sisi kami ilmu. Itu dia panggil ilmu ladunni. Maka dapatlah kat orang ni, apa dia tak mengaji, dia boleh ilmu ladunni. Ada satu penceramah tu, mana penceramah utara mana saya tengok, dia kata dia dapat ilmu ladunni. Dia kata semua tentang ketuhanan ni dia dapat ilmu ladunni. Jadi dia hurai konsep-konsep ketuhanan
mengikut akal dia rasa dia lebih kurang macam Nabi Khidir ni lah. Tuan-tuan, sebelum itu tasawuf, walaupun perkataan sufi ni agak ada perbincangan yang kontroversi tentangnya, daripada mana asal perkataannya, tapi tak ada masalah lah. Ahli-ahli ilmu kata la musyahata fi istilah, tak ada perbalahan dalam istilah. Kalau sufi dengan apa sekali akar bahasanya, dengan maksud tazkiyatun nafs, tujuannya membersihkan diri, accepted, satu ilmu yang kita terima. Dan perkataan tasawuf telah digunakan dalam buku-buku sarjana Islam sejak dahulu. Dibincang. Ibn Taimiyah rahimahullah juga guna perkataan sufi. Al-Imam Ibn Qayyim juga menggunakan perkataan itu. Bukan isu perkataan itu. Tak payahlah kita nak berbalah dia dengan makna yang buruk. Yang menjadi isu, apa yang awak maksudkan dengannya. Dulu perkataan itu merujuk kepada golongan zuhad, golongan ahli-ahli zuhud, yang mana mereka itu membersihkan diri, tak mau dunia, membersihkan diri. Kadang-kadang kalangan mereka itu terbabas. Di kalangan mereka ada golongan zuhad yang memang Imam Ahmad ada tulis kitab zuhud, kitab zuhud, zuhud yang sebenar, yang membersihkan diri daripada kecintaan dunia. Tapi ada golongan yang melampau dalam hal itu, mereka sampai berlebih-lebihan. Tapi mari kemudian, dia bukan tasawuf dalam arti kata membersihkan diri, dia panggil tasawuf falsafi. Tujuan dia falsafah. Hang faham ni, makam ni hang tahu makam apa? Dia bukan nak cerita nak pergi mengaji hadis, baca Quran, semayang, qiyamul lail, bersihkan diri, ikhlas. Dia tak jumpa orang tu duk cerita makam, jalan atas hayang, nampak apa yang ada dalam dada orang, tengok langit nampak apa, sagi ilham mai, ilmu laduni ni, pok-pok ni. Jadi mai budak-budak muda ni dia jadi syok. Hui, ada ilmu lain ni. Sedangkan itu bukan tujuan tasawuf itu. Jadi kumpulan ni bila kita masuk, dia duk cerita makam, hantau syekh aku, kalau dia tengok orang, dia boleh tahu, dia tembus pandangan, kasyaf, tersingkap hijab. Pi beli barang, tokek barang tak nampak, buat balik macam tu ya. Tu melampau tu. Boleh berjalan atas hayang. Dia main yang tu, cerita wali. Dan dia main satu bentuk untuk membesarkan diri dia. Bila dia bukan nak cerita tentang sunnah Nabi, tentang apa amalan Nabi, dia duk cerita main, guru dia lebih kurang macam ni, saya pun lebih kurang mimpi dan nampak Nabi. Nabi main dalam majlis dia dapat macam ni, berlaku kejadian pelik-pelik kat dia. Tujuan dia supaya anak murid dia glorifykan dia, besarkan dia, takdiskan dia. Maka semua pakai cium tangan, beli ayak dia jual, bagi kat dia. Itu tujuan dia. Maka pengikut di Afrika miskin, kuih kering, mengikut pengikut sufi tarekat, guru kaya, kerusi emas. Di Syria sama. Sebab tu orang hatta di kalangan ulama-ulama Syria macam Syekh Sa'im Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia sendiri mengkritik, dia tunjuk padaku siapa guru mursyid yang ada pada zaman ni. Yang ada hanyalah orang yang membesarkan diri mereka, membahaskan benda-benda falsafi macam tu. Balik kepada Khidir. Siapa Khidir ni? Samakah Khidir dengan hak duk pi mengaku ni? Ada buat macam-macam ni, duk pi mengaku kata dapat ilmu laduni ni? Tak sama. Nabi Khidir alaihi salam, dia nabi pada sisi yang rajih di sisi ulama. Habis itu Nabi Musa alaihi salam, dia nabi rasul kepada Bani Israel. Dan Khidir tak termasuk di bawah dia. Dia kata, anta Musa min Bani Israel. Adakah engkau Musa di kalangan daripada Bani Israel?
Maksud dia Musa daripada Bani Israel, Khidir daripada lain. Allah kata, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami beri kepadanya rahmat di sisi kami. Pada rahmat tu apa maksud? Nabi itu, kenabian tu lah. Buktinya apa? Buktinya dalam surah lain. Allah kata, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'ani ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka menyatakan, kenapa tak Quran ni tak diturunkan pada satu tokoh besar daripada salah satu daripada kota, iaitu sama ada Mekah ataupun Taif, seperti Al-Walid bin Mughirah. Orang Quraisy kata, apa turun pada Muhammad? Takkanlah tokoh-tokoh yang lain. Mereka petikai Tuhan. Allah kata, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Adakah mereka itu yang membahagi-bahagikan rahmat Tuhanmu? Rahmat tu maksud apa? Kenabian tu lah. Awak hampa kan nak bahagikan kenabian? Di sini adalah kenabian. Nabi SAW kata apa? Kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah, dalam hadis Bukhari. Dulu Nabi dihantar pada kaumnya sahaja, satu kaum. Aku dihantar untuk semua. Kalau ada satu orang main-main, dia kata syariat yang hampa amal ni kat aku tak kena. Sebab aku ni maqam lain. Makrifat ke apa ni? Hampa orang syariat, aku orang hakikat. Hampa ilmu kulit aku ilmu isi. Ni main yang gila-gila ni. Jadi apa yang kedudukan hampa dengan aku ni macam Musa dengan Khidir. Musa nampak yang zahir, Khidir nampak yang batin. Jadi hampa semayang lah. Yang ni ilmu syariat. Aku maqam hakikat. Duduk sentiasa dalam ibadat dah. Dah tak perlu dah benda ni. Dah mencapai Tuhan. Kena dua budak-budak ada hak seronok dengan falsafah kan? Macam kata filem Ibrahim, falsafah inilah. Kena hak kaki balok semayang, yang ni yang kita cari. Yang ni cukup bagus, ini versi ni bagus. Sebab itu kata Al-Izz, Syekh Al-Izz Ibn Al-Izz Al-Hanafi, syarah kepada Aqidah Tahawiyah, dia kata siapa yang melakukan ini ialah mulhid, keluar pada agama dia, kataannya. Kerana dia menafikan syariat Muhammad, merangkumi diri dia. Seolah-olah Nabi Muhammad dihantar, dia tak termasuk. Nabi Muhammad tak diutuskan untuk dia, kerana dia ada syariat yang lain. Hatta kalau Isa itu hidup, Isa kena ikut Nabi Muhammad pada zaman ini. Macam mana tiba-tiba dia tak ikut Nabi Muhammad? Kata Syekh saya Salah Abdul Fattah Khalidi, dia bahas benda ni, dia kata ini adalah satu kesesatan, kebatilan. Kalau macam tu semua orang boleh dakwah. Ustaz lah kata dia apa? Ilmu laduni. Ni saya ni bukan ada saya mengaji mana-mana. Ilmu ni dia main, ilmu laduni. Weh, kacau macam tu. Mari Tok Syami pula, dia pun kata saya pun laduni. Jika semua orang mendakwa dia mendapat ilmu terus daripada Tuhan tanpa memerlukan syariat, maka rosaklah agama. Tak perlu agama. Nabi Muhammad tak perlu datang.